Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi izinkan kita untuk terus dapat hidup lagi atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati ini memang milik Allah. Tidak ada campur tangan mana-mana makhluk. Satu ketetapan, jika Allah buat satu ketetapan, pasti tidak akan lewat walaupun satu saat, tidak akan terdahulu walaupun satu saat. Maknanya bila kita masih lagi berada, bangun pagi tadi, maghrib ni pun masih ada lagi, maka itu semua adalah peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita untuk kita gunakan. Untuk kita gunakan, tujuan dia apa? Bina akhirat. Tujuan dia untuk bina akhirat. Itu yang modal yang kita ada. Bila kita dah meninggal, ada lagi lah sikit-sikit balance itu ada, iaitu perkara-perkara jariah yang kita telah buat. Tapi banyak mana sangat pun, kan? Itu pun terpulang juga kepada macam mana kita telah lakukan semasa kita hidup kat dunia. Bila kita dah meninggal, tuan-tuan, apa lagi yang tinggal pada kita? Untuk kita bina akhirat kita, dah tak banyak sangat lah. Kalau ada sedekah, kalau ada ilmu yang bermanfaat, kalau ada anak yang soleh, ada wakaf-wakaf yang kita buat, maka itu sajalah yang masih ada harapan untuk mengalir pahala-pahala ganjaran yang akan membentuk akhirat kita. Jadi sebab itu kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi dan kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan. Yang mana inilah satu peluang yang Allah Taala masih buka, kerana kita kena faham sefaham-fahamnya bahawa satu saat, satu detik kat dunia ni, impak dia, implikasi dia, natijah dia di akhirat bukan satu saat. Bukan satu saat. Tapi dia boleh jadi juta-juta tahun. Dia boleh jadi juta-juta tahun. Kalau kita solat maghrib tadi berapa minit? Berapa minit? Imam pun tak set dia punya ini berapa minit kan? Kita pun tak adalah, takkan ada tengok imam hari ni berapa minit, takkan. Tapi sebab kita solat jemaah ni dia lain sikit lah, kan? Cuba kalau kita solat seorang-seorang, solat seorang-seorang ni agak-agak 3 rakaat tu dapat tak 3 minit? Mana satu rakaat 1 minit? Itu pun entah ya, entah dapat, entah tidak. Kita pun tak tahu. Maknanya sembahyang ni bukanlah mau mana pun. Kalau sembahyang isyak yang 4 rakaat pun mungkin 5 minit. Itu pun hebat tu. Kalau dapat 5 minit tu, kan? Kalau sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang jemaah ni memang dapat lah, insya-Allah, kan? Imam pun dia lain bila dia jadi imam ni, kan? Kalau kita ya tak jadi imam, kita sembahyang seorang-seorang mau Allah ni keluar Allah, betul lah. Cepat dia keluar Allah tu lah. Rakaat pertama keluar Allah, rakaat kedua keluar Allah juga. Kan? Tapi kalau kita jadi imam ni, dia tak ada dah jadi macam tu. Dia keluarlah kurang-kurang buatin ke, kan? Dia cover lah sikit. Kata kompos saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembahyang ni sebenarnya tak lama pun, 5 minit. Tak kira lah yang apa kita wirid, yang kita tak ada apa semua tu tak kira lah. Maksudnya daripada takbir sampai salam mungkin dalam 5 minit. Kalau lebih pun orang marah juga kat imam. Tak pasal-pasal imam kena marah kan. Tapi tak adalah marah depan-depan, dalam hati je lah.
Imam, aku tahu aku Hafiz kan. Dalam hati je lah kan. Bakul-bakul kadang-kadang Imam. Kena pula sekarang musim kenduri kan, musim apa, jadi macam-macam hal. Kan 5 minit ni sepatutnya kalau satu orang tak solat, katalah dia boleh alhamdulillah satu orang ni dia tak solat maghrib. Huru-hara, tinggal maghrib. Malulah maghrib pun waktu singkat kan. Tinggal maghrib. Yang mana kalau dia buat ni mungkin 3 minit je masa dia. Daripada 24 jam ni, maghrib ni hanya 3 minit je pun. Tapi katalah satu orang ni dia tinggal kan. Agak-agak dia masuk neraka berapa minit dalam neraka. Maknanya implikasi dia di akhirat nanti dia kena masuk neraka. Agak-agak berapa minit dalam neraka dia kena masuk. Sebabkan 3 minit solat maghrib yang dia tak lakukan. Kalau dia buat semayang pun tak ada orang semayang maghrib sampai 3 jam. Memang habis waktu dah pun. Tak boleh buat sampai 3 jam. Kan? Maghrib 7.50 itulah kita kata kan. Isyak 8.30. Berapa minit? Antara maghrib dengan isyak berapa jam? Jam 6 minit. Sejam? Sejam 6 minit. 5 minit? 6 minit. 6 minit lebih kurang lah. 1 jam lah mudah cerita 1 jam kan. 1 jam je pun. Mana tak ada orang boleh sembahyang maghrib ni sampai 3 jam tak boleh. Waktu sampai 30 juz tak boleh kan. Maksudnya 3 minit je. Katalah satu rakaat 1 minit. Maknanya maghrib kita ni 3 minit. Takdirnya satu orang ni dia telah huru-hara dari hidup dia, kesalahan begitu begini, dia tinggalkan tanpa alasan yang sah di sisi syarak, dia tinggalkan solat maghrib. Agak-agak dalam neraka besok berapa minit dia kena masuk? Rupanya 3 minit yang dia tinggalkan dengan sengaja ni, dia kena masuk bukan 3 minit, 1 je dia kena masuk. Iaitu satu apa? Bukan 1 minit, 1 hukum. Satu hukum ni apa benda pula? Satu hukum ni maknanya ialah 80 tahun. Kalau satu dekad berapa tahun? 10. Kalau satu abad 100. Satu alaf 1000 kan? Satu hukum ni 80 tahun. Nak kata satu abad pun tak sampai. 80 tahun je. 80 tahun. Tapi 80 tahun tu 80 tahun akhirat. Maknanya disebabkan dia tinggalkan satu solat fardu dengan sengaja, yang kalau buat pun nak ambil masa 3 minit je, tetapi kesan dia di akhirat nanti boleh sampai jadi 80 tahun akhirat. 80 tahun akhirat ni makna dia satu tahun akhirat ialah 360 hari akhirat. Kalender akhirat 360 hari sama dengan 1 tahun akhirat. 360 hari akhirat. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Maknanya kalau kita ni 1000 tahun, macam kita ni kan, kita ni tahun berapa kalau hijrah? 1433 ke 34? Kacau kalau yang ni kita tak tahu. Masalah kan. Ini tak cerita lagi berapa hari bulan apa semua. Tahu tak bulan apa dah? Itu nasib baik dia jawab. Itu wakil orang belakang untuk jawab. Okey dah tahu bulan tu okey dah tidak. Maknanya kalau 1434 daripada hijrah Nabi, kalau ikut kiraan akhirat baru 14 hari. Kalau 1000 tak. Kalau 1 hari akhirat 1000 tahun dunia, baru 1 hari lebih ya. Macam itulah kiraan dia. Seolah-olahnya hijrah Nabi dengan kita ni baru 1 hari lebih dia beza. Semalam Rasulullah hijrah. Hari ni dah gitulah dia buat. Sebab apa? 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau 3 minit tersilap urus kehidupan dunia kita tak solat, yang hanya ambil masa 3 minit je tuan-tuan, akibat dia di akhirat bukan 3 minit dalam neraka.
Tapi akibat dia ialah satu waktu jarak 80 tahun, jarak 360 hari, jarak dengan 1000. Sebab kita nak bagi keluar jawapan itu dalam bentuk hitungan dunia, hitungan kita lah. Jadi berapa keluar? Satu jarak 80. Kakak tak boleh jawab pun kan? Berapa? Itu pun nak kira juga tu. Kan 80 lah. Satu jarak 80. Ya ilah ya ustaz, yang tu memang boleh jawab. Itu jarak 380. Satu jarak 80. Jarak lagi 360. Yang tu masalah sikit. Kan? Jarak lagi dengan 1000 tahun. Baru kita akan dapat dalam jumlah hari di dunia. Ya. Jadi kalau satu jarak 80, jarak 360, jarak 1000 tahun dunia, maka kita akan dapat 28.800.000 tahun dunia. Berapa hari tu? Kau darab dah 360 lagi. Ataupun 365. Kalau ambil kalender hijrah 360. Maknanya satu waktu yang hanya 3 minit, 5 minit, 3 minit pun paling-paling pun 5 minit lah. Tapi disebabkan kita tak lakukan dalam kehidupan dunia, tersilap urus kita, menyebabkan kita tinggalkan fardu ni. Di akhirat kesan dia, impak dia, natijah dia ialah 28.8 juta tahun. Saya rasa kalau setakat nak kira dengan kalkulator tu tak keluar dah. Kalau dengan handphone tu lah tak keluar dah. Dia kena error. Dia keluarkan. Tak keluar dah jawapan. Kalau 28.800.000 tu 28.8 lah kan, 28.800.000 nak didarab lagi dengan 360. Nak cari dalam jawapan berapa hari sebenarnya. Kalau nak kira minit, sida kan. Saya tak ada masa dah nak kira sampai tahap tu. Yang pentingnya moral of the story, nak bagi tahu kehidupan dunia kita ni sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka uruslah dengan sebaik-baiknya. Daripada kita buka mata sampailah kita tutup mata. Daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik. Masa antara tidur tu tak apalah, mereka pun angkat dah panel dia kan, pencatat. Dia tak dicakap apa, dia tengok dia kita tidur kan. Komunikau lah macam mana pun dia ada tulis lah. Jadi jangan ambil hati sangat bab mengigau. Kan? Moha dia lah kan. Mereka pun tak tulis lah. Sebab apa, pada masa tu dah di luar taklif. Kalau tertidur letih sangat. Yalah, makan peduli saja 5 rumah hari tu. Kan? Dekat-dekat isyak tu baru hadir. Kan? Orang dah tutup dah, tak apalah, pergi dah juga tu. Jumpa kawan, jumpa tuan rumah kan. Walaupun tak makan dah. Yalah, orang sini sampai pukul 5 ya kan. Dia punya ni pukul 5, pukul 4. Tengoklah, tengok dewan, tengok catering macam mana semuanya. Tak apalah, kita pergi salam je lah. Salam bersampul je lah kan. Letih balik, Allah, 5 rumah hari ni kan. Perut pun dah senak satu macam je kan. Dah cari ino kan. Tidur pukul 7.30 baru sedar. Syuruk pukul apa? Syuruk pukul 7. Apa maksud tu? Maknanya subuh, bukan gajah hari dah. Bapak gajah punya subuh kan. Memang tak ada subuh hari dah. Ini kau bangun lewat gajah, kau salahkan. Subuh gajah. Subuh gajah apa, subuh kau dah. Jadi sekarang ni 7.30. Dosa tak? Soalan dia. Tak dosa. Kecuali pukul 5 tu dah bangun dah. Ataupun pukul 5, pukul 6 lah kita kata dah masuk azan dah. Kan?
Maknanya pukul 6 tu dah waktu subuh. Dah bangun dah. Apa ni? 6 kan? Sikit lagi dah. Itu bahaya. Sikit lagi lah kan. Oh, member pula kipas dia ni kan. Tidur. Oh. Habis. Kan? Kita 7:30. Ini bawa bangun kan. Itu dalam keadaan berbahaya. Sebab kita dah sedar dah. Masa tu mereka dah tercatat balik dah bangun. Kan. Pukul 6 sudah bangun. Tanya pukul berapa? Oh, pukul 6 kan. Dia cakap semua. Berbincang pula suami isteri pula tu berbincang. Apa dah dia? Pukul 6 bang. Dua-dua habis. Itu dah lain hukum dia. Tapi kalau tertidur punya letih betul, dengan kenduri kendara tertidur 7:30, tak ada masalah. Pada masa tu bangun semayang. Ya, qada. Dalam mazhab Syafi'i kita ni qada. Tapi qada yang tidak berdosa. Tapi yang bangun dah pukul 6 tadi tu berbahaya. Dan pada masa tu dia kalau dah bangun 7:30 tu dia wajib qada dengan segera. Dia tak boleh tangguh nanti lepas zuhur kan qada. Tapi kalau yang memang betul-betul genuine bangun 7:30, genuine maknanya memang dia tak sedar apa kan, sedar-sedar 7:30, dia boleh delay dia punya qada. Tak berdosa. Oh, 7:30 nak kejar pergi jabat lagi kan. Oh, pergi jabat dulu lah nanti zuhur. Orang lain semayang ba'diyah zuhur kan, kita semayang subuh. Orang tak tahu kan. Masa guna tu banyak sikit. Tak nak bagi orang perasan tengah baca guna kan. Tak sikit je kan. Tanya pun pasal orang lain pegang ni kan. Bila kawan tanya, aku senang perut tadi. Boleh. Maksudnya dia boleh delay, tak berdosa. Sebab dia genuine, memang dia tak sedar. Tapi kalau yang jenis jaga pukul 6 tadi, sambung sikit lagi, sikit-sikit lajak 7:30 kan. Pada masa tu wajib dia segerakan. Walaupun dia terpaksa panskap merah ke apa ke anak konten sekolah ke hari tu ke apa ke, sebab dah lambat, dia kena solat. Kalau tak, selama mana dia delay, qada itu mika dosa terus bergerak. Dosa 81 minit dosa, 82 minit dosa, 83 minit dosa kan, sampai zuhur baru dia qada. Maka sepanjang tu pukul 8, pukul 9, pukul 10 sampai pukul 1 dalam keadaan berdosa. Dia sebab kes dia tu dah berlainan dah. Jadi nak cerita ni kita kena betul-betul jaga lah. Uruslah kehidupan 24 jam kita. Habis tu ustaz, macam mana ni ustaz? Yang lepas-lepas lah macam mana ni kan. Yang muda-muda, zaman muda-muda dulu baru 15 tahun kan. Maklumlah kadang-kadang kita ni balik lambat sikit kan. Ada yang 30 tahun baru balik kan. Ada yang 40 tahun, ada yang lepas pergi umrah tu lah barulah cukup. Dia punya umur dia baru dia jaga 5 waktu kan. Yalah baru balik lah katakan. Yalah itu hidup masing-masing, sejarah masing-masing kan. Latar belakang kita ni berbeza-beza. Jadi tuan-tuan, apa perlu kita buat? Kalau ikut mazhab Syafi'i, maka kita qada. Dia ada satu orang VIP juga lah dalam Malaysia. Kalau saya sebut nama pun semua kenal. Tapi saya tak nak sebut lah. Dia tanya, ustaz macam mana saya nak buat semayang yang zaman muda-muda dulu kan, yang banyak tertinggal. Baguslah, dia ada hasrat nak qada balik solat dia. Saya kata kena qada. Jadi macam mana cara? Kita kena cari tarikhnya. Kalau orang lelaki ni agak-agak lah, berapa tahun aku cukup umur itu kan. Tak ingat lah.
Dia kalau orang perempuan ni dia senang sikit. Dia punya jelas, dia punya ni kan. Tak ingat dah yang mula-mula mimpi tu kan? Tak ingat. Dia silap malam tamu, tak ingat dia. Punya pelupa kan? Tapi kita kena carilah macam mana cara. Fikirlah macam mana. Agak-agak aku 12 tahun kot kan? Aku ingat darjah 6 lah masa tu. Aku nak jawab sikit kan, lambat sikit. Jadi tingkatan 2 baru cukup umur kan. Ataupun aku tak cukup umur sampai sudah. Tak cukup umur sampai sudah, tak ada tuan-tuan. Bila 15 tahun dia kena cukup umur juga. Walaupun tak berlaku apa-apa lah kan. Mimpi kena kejar rimau pun tak ada. Dia kejar rimau pun tak ada kan. Tak ada apa benda. Maka tetap juga bila dah masuk 15 tahun. Tapi 15 tahun tu 15 tahun hijri ke? Pula ustaz ni mengkonfuskan saya kan. Tuan-tuan, 15 tahun tu 15 tahun tahun hijrah, bukan 15 tahun tahun Masihi ni. Jadi kena kira betul-betul. Ni tarikh lahir tahun hijri tahu ke tak tahu ni? Dia mula tengok kapet lah. Bila ustaz dah ada, dia mula lah tengok kapet. Belang-belang baru merasa kan. Waktu ustaz cerita, dia pun tengok balik ustaz. Ustaz tanya pula lagi sekali kan. Dia mula tengok izin pula. Banyak kipas pun punya. Aircon pun ada. Patut sikit aku nak kipas je kan. Kita kena tahu sebab tu penting. Tahun hijri ni penting. Berkenaan hukum hakam. Macam orang perempuan, dia nak kira haid dia ni dah berapa hari. Kena faham tu, hari tu start bila. Kan? Yang ni hari tu berapa dah? Dah 15 ke 16? 15 ke 16? Rasa lama sangat tadi. Abang ni tolong. Prihatin. Kan? Prihatin. Yang ni pula 15 ke 16? Lupa lah tengok diary pun tak catat je kan. 15 ke 16? Itu nak kena tahu 15 tu nak start daripada mana. Jadi kalau tak nanti dia melibatkan hukum. Banyak pula cerita dia melibatkan hukum. Jadi kita ambillah satu tarikh yang kita rasa-rasa ni lah clear. Dan kita ambil pula yang umur yang kita kata kita dah mula jaga 5 waktu. Yang akhir balik sungguh ni kan. Pada masa tu baru kita tolak kan. Dan kita ambil berapa tahun. Katalah aku pergi dengan aku lepas aku pergi umrah yang pertama itulah baru aku betul-betul cukup 5 waktu ni. Umur 30 tahun masa tu kan. Okey. Balik 15 tahun. Maknanya 15 tahun punya cerita tu tak tahulah. Ada cukup, ada tak cukup, ada buat, ada tak buat kan. Jadi pada masa tu kita nak ambil selamat, kita ambil lah. Sempurna 15 tahun tu kita qada. Tapi tak adalah maksudnya Allahu Akbar sembahyang subuh ini untuk umur 12 tahun kan. Umur 15 tahun Allahu Akbar, bangun pula Allahu Akbar pula, Allahu Akbar pula 360. Selesai aku punya sembahyang subuh tak. Maksudnya kalau kita dapat tiada 15 tahun kita punya gap yang kekurangan sangat ni, maka kita mulakan katalah umur kita ni 45 tahun baru terfikir nak qada ni kan. Kita pun mula daripada 45 tu kita terus solat, lepas sembahyang subuh qada satu subuh. Lepas sembahyang subuh esok qada lagi satu subuh. Lusa subuh qada lagi satu subuh selama 15 tahun. Maknanya kalau kita start qada umur 45, umur berapa tahun akan habis qada kita? 60 kan? Eloklah masa tu dapat pula pergi haji, alhamdulillah. Umur 60 tahun pergi haji. Nasib baiklah tu. Itulah. Tapi ustaz, kalau tengah-tengah buat tak sempat 60 mati. Macam mana? Pada masa itu insya-Allah dia akan gunakan kaedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Bila satu orang berazam nak hafal Quran,
dan dia mula hafal dan dia meninggal tanpa sempat habiskan hafalan dia, hafazan dia, maka Allah akan bangkitkan dia bersama orang-orang yang hafazan. Baru dia alif lam mim mati. Nak start kan dia Fatihah memang dia hafal lah kan. Jadi dia aku nak hafal Quran malam ni dia dengar ustaz dah bagi kuliah semangat kau-kaunya kan. Dia aku nak start Baqarah. Ambil Baqarah terus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia ingat kan. Malam besok pula carikan kita. Ambil ala dalam ni. Tengok tidur malam tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya-Allah Allah akan bangkitkan dia besok bersama para hafaz. Orang yang 30 juzuk dalam keadaan. Jadi maksudnya rahmat Allah ni sangat luas. Maka dengan harapan yang begitulah kita qada. Sebab tu umur 60 tahun tu barulah tamat qada kita tu kan. Tiba-tiba 55 high tech. Baru 10 tahun qada. Ada 5 tahun lagi hutang. Semoga-moga Allah akan bangkitkan di sisi orang yang telah sempurnakan segala qada. Ini penting. Jadi habislah mukadimahnya, kita masuk kepada saya nak habis. Mukadimah lagi panjang. Tapi sebab saya dah buka kitab ni, saya kena baca juga lah. Jadi kitab ni nama dia Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi SAW. Atau lebih terperinci lagi syarah kepada Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yang disyarahkan di sini, ditahqiqkan, ditaklikkan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Baraklantawi. Jadi saya ambil kat sini, bila kita kata cerita tentang kehidupan, hayat kehidupan, jadi kita kena melihat semua hadis-hadis ini pun dari sudut kehidupan. Jadi insya-Allah cuba kita dengar. Kita petiklah, bukan semua. Kita ambil sikit saja daripada apa yang telah disusun, telah dituliskan, disusunkan. Jadi untuk kali ini, kuliah kali ini saya ambil satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Akhraj Al-Hakim wa sahahahu an Qais ibn Sa'di ibn Ubadah anna abahu radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dikeluarkan oleh Al-Hakim dan dia telah mensahihkannya. Dan riwayat ini juga telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam Abwabud Da'wat, bab fasal fi fadli la haul fasli la haula wala quwwata illa billah, yang bersumber daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, bahawasanya bapaknya tu maksudnya Sa'ad bin Ubadah tu lah. Qais ni dia cerita daripada bapak dia, dan bapak dia telah menisbahkan perkara ini, dialog ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah masa itu sedang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka dia kata, fa'ata alayya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari telah datang kepada aku Nabi Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Melayu ni kita jarang sebut Nabiullah itu, kita Rasulullah kan. Jadi bila bunyi Nabiullah ni macam tak berapa nak ni. Kalau kita Nabi je lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam bahasa Arab tu biasa saja Nabiullah, Rasulullah, samalah tu. Wa qad sallaitu rak'atain. Pada masa itu aku baru saja selesai sembahyang 2 rakaat. Fadarabani bi rijli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam macam kita kata apa? Twist kaki itu dengan kaki baginda Nabi SAW. Maknanya Nabi tonyong sikit dengan kaki kan, macam tu. Kasau.
Kata dia contoh, kita tengah semayang, tiba-tiba imam datang. Oh, kalau orang Melayu ni, kasar nampak. Imam ada masalah apa dengan saya ni, Imam? Main kuih-kuih yang kaki pula. Jadi kita kena faham tuan-tuan. Ini kaki siapa ni? Kaki siapa? Allah salah. Kita ni bukan kata dapat dikuis kaki. Kalau berselisih bayang dengan bayang Nabi pun dah sujud syukur dah, tuan-tuan. Sujud syukur dah. Kalau dapat bertindih bayang pun jadilah. Jangan kata bayang, dapat bermimpi pun jadilah. Berapa kali dah mimpi jumpa Nabi SAW? Sudah Ustaz, belum lagi lah. Labi-labi tu ada. Nabi tu belum lagi. Ini nak beritahu seorang sahabat ni, dia dah solat. Lepas solat, Nabi pergi dengan Nabi. Fadarabani. Kalau darabah ni macam pukul, bukanlah maksudnya Nabi sepak tu macam lagi kan taekwondo punya sakit, bukan. Nabi tak buat kerja lalu tu lah. Ini masuk front kick lagi kan, upper kick, side kick, semua masuk kan. Kita tak boleh terjemah darabani itu birijlihi, maka dia telah pukul aku dengan kakinya. Kasau Nabi bergurau dengan sahabat ni kan. Main sakit terus. Nabi kuih dengan kaki. Dan kita kena ingat, Nabi ni walaupun dia ni manusia, bashar, ada darah, bertulang, berdaging macam kita, tapi sama tak dia dengan kita? Jauh sangat. Kan kita tu sambung maulid tiap-tiap tahun kan, nak cerita siapa Nabi SAW, nak bagi kenal, nak ingatkan kita tentang siapa sebenarnya Nabi SAW. Nabi SAW, kalau dia ludah, para sahabat sambut ludah dia, sapu kat tubuh. Kita ludah sambut. Ya sila orang ludah kita balik. Kau tutup kali dia balik. Buat hati kau, kurang ajar. Nabi SAW ambil air semayang, air lebihan wuduk dia tu, sahabat sambut, tak ada. Kita ambil air semayang, sahabat tak ada. Itu orang nak dadahnya, marah dia tu. Itu bukan apa, sebab berjalan tu kan, berjalan tu lekat air semayang yang kat kaki tu. Orang sujud macam tu. Allah Akbar, mana pula kan? Allah Akbar. Yalah, kalau yang Jumaat sampai ke sana kan, kalau dah kat sini tak kisahlah, mungkin dah pergi dah kot. Kan, dah ramai ambil semayang kat situ nak datang ke sini kan. Habis tu, kena yang lewat-lewat duduk-duduk soft belah sana tu, Allah Akbar, selamat. Orang marah lagi. Tapi kalau air kaki Nabi SAW, kalau tak minum pun dah bagus dah. Jadi Nabi SAW ni jangan pula kita baca ni, lepas ni kita kuih orang dengan kaki pula. Bila orang nampak marah, jangan marah. Nabi buat macam ni, jangan lah. Tak lama lagi jari saya lah. Apa kau dah ajar. Jangan tuan-tuan. Lepas tu saya kena cerita betul-betul dia ni. Jadi Nabi SAW waqala, maka sambil tu Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Masya-Allah. Kita nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga tak? Kau tak ada yang nak masuk syurga? Tak ada. Macam tak minat dia. Semua nak masuk syurga. Ini nak masuk syurga lah Ustaz. Maghrib Isyak duduk kat sini ni kan. Kebetulan tak ada bola. Kalau ada bola tak ada kat sini. Tu masalah tu macam. Dia bola ke apa ke, kemudian nak datang sini dulu, rumah Allah ni. Daripada pintu syurga. Maksudnya kalau kita nak masuk syurga, sudah tentu kita akan
beri perhatian tentang pintu macam mana nak masuk surga, sebab kena masuk melalui pintu dia. Maka aku jawab, oh sudah tentu ya Rasulullah, for sure, of course, bala, maksudnya bahkan ya Rasulullah. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini perkataan, ungkapan la haula wala quwwata illa billah ini adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Ini satu riwayat. Okey, kita pergi pada riwayat yang kedua. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah pula. Tadi daripada Al-Hakim dan juga dikongsi oleh Tirmizi berdasarkan syarah mata kaki yang ada kat bawah ni. Yang ini pula cerita dia direkodkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah. Oleh Ibnu Majah di dalam bab adab, iaitu berkenaan dengan apa menceritakan tentang la haula wala quwwata illa billah. Dan demikian juga telah diriwayatkan sepertinya oleh Al-Bukhari daripada Abu Musa mutawwalan, lebih panjang lagi riwayatnya di dalam kitab Ad-Da'wat, iaitu dalam bab quwwah la haula wala quwwata illa billah wala. Dan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Dzikr bab istihbab hifdzus saut bidzikr, iaitu bab disukai merendahkan suara semasa berzikir. Dan oleh Abu Dawud di dalam kitab Salat, yang di dalam bab al-istighfar. Jadi maksudnya hadis atau riwayat yang kita nak baca ini, ramai lagi riwayat-riwayat lain, jalan-jalan yang mana riwayat lain menceritakan hadis yang sama. Ini kalau dah Bukhari Muslim tu maknanya sahih lah. Maka cerita kali ini oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Abi Dunya dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Tadi ceritanya bersumber daripada Sa'ad bin Ubadah. Yang ni pula cerita dia daripada seorang sahabat lagi, iaitu Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, kuntu amshi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi orang tu sembahyang, saat Ubadah duduk solat, tu Nabi pergi kuih dengan kaki. Maknanya kemungkinan besarnya benda ni terjadi di masjid lah. Yang ni pula aku sedang berjalan, amshi khalfan Nabi, aku berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba baginda berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala adulluka, tak aku tunjukkan kamu ala kanzin min kunuzil jannah, daripada kanz ni maksudnya khazanah, daripada khazanah syurga. Nak tak aku bagi tahu kamu, tunjukkan pada kamu satu khazanah daripada khazanah syurga? Maka aku jawab, bahkan ya Rasulullah. Maka katanya Rasulullah SAW, la haula wala quwwata illa billah. Tadi dia kata bab daripada bab, pintu daripada pintu-pintu syurga. Yang ni dikatakan sebagai khazanah daripada khazanah syurga. Riwayat yang ketiga pula. Dikeluarkan oleh At-Tabrani daripada Abdullah ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas. Maksudnya ni daripada Abdullah ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dia kata, telah berkata kepada aku Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat lagi lah, Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah yang Nabi SAW duduk, rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni lah, sementara nak siap ke rumah baginda semasa mula-mula hijrah. Ala u'allimuka kalimatan allamaniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abdullah, nak tak aku tunjukkan kepada kamu, aku ajar kamu satu kalimah yang mana Nabi SAW telah ajar aku kalimah. Jadi dia duduk sembah dengan Abdullah ibni Sa'ad bin Abi Waqqas, mana anak kawan dia lah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abu Ayyub Al-Ansari ini sama-sama lah, satu geng lah, satu generasi. Jadi Abdullah ni bawah lagi macam dengan anak kawan dia.
Qultu, aku pun jawab, bala ya am. Bahkan wahai bapa saudaraku. Maksudnya Abu Ayyub Ansari ni lebih tua, maknanya wahai pakcik. Begitulah. Wahai pakcik, bahkan demikianlah. Qala, maka dia pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazala alayya qala, bahawasanya Nabi SAW semasa datang kepadaku dia kata, ala u'allimuka ya Aba Ayyub kalimatan min kanzil jannah, wahai Abu Ayyub, nak tak aku ajar pada kamu satu kalimah yang merupakan daripada khazanah syurga? Maka qultu bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapaku, tuan dan juga ibuku. Ini cara orang Arab. Maksudnya, betul ya Rasulullah, aku nak sungguh-sungguh. Bagi tahulah, ajar aku. Qala, maka kata Nabi SAW, aksir, perbanyak. Min qawli, daripada perbicaraan, percakapan, la hawla wa la quwwata illa billah, daripada percakapan, perkataan, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi ada 3 jalan. Ada cerita, ada 3 cerita. Satu daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Yani kalau sahabatnya pada generasi sahabat berasal daripada Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua daripada Abu Zar. Yang ketiga ceritanya daripada anak Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Abdullah, perbualan dia dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Maknanya Abu Ayyub yang sandarkan riwayat itu kepada Nabi SAW. Tapi percakapan antara 2 orang ni. Jadi kita ada 3 senario. Bukan senario 3 tu. Ni 3 senario. Apa dia? Pertama, terjadi dengan Sa'ad bin Ubadah semasa dia dalam masjid. Yang kedua, semasa Abu Zar sedang berjalan-jalan dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga ialah semasa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas sedang bersembang-sembang dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Jadi kalau kita tengok, pertama sekali sudah tentu kita dapat lihat di sini ialah kelebihan, fadilah, kemuliaan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi SAW suruh banyakkan, aksir, banyakkan. Jadi kita kena selalu masukkan la haula wala ini dalam wirid-wirid kita, dalam zikir kita. Puan-puan ambillah 100 pagi, 100 petang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ada riwayat yang lain sampai sempurna bil aliyyil azim. Tapi kalau dalam riwayat ini, ketiga-tiga riwayat ini menyatakan ialah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ambillah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ambil sambung sekali kan dengan kalau saya tawaf, kalau umrah ke apa ke, kalau masa tawaf tu saya ada pilihan. Kadang-kadang saya berdoa. Jadi tawaf yang pertama saya akan doa untuk diri saya, mak ayah saya, untuk nenek saya lah, guru saya kan, apa yang berkait dengan saya. Habis satu. Tawaf yang kedua saya akan doa untuk isteri saya, mertua saya, untuk nenek, mertua isteri saya, sebagainya lah. Habis. Tawaf yang ketiga saya akan fokus doa untuk anak sulung saya. Tawaf yang keempat saya akan fokus doa untuk anak kedua saya. Jadi saya ada 5 anak. Jadi cukup habis anak bungsu tu, cukuplah 7 tawaf. Confirm tak silap lagi dah. Kan? Tak ada lah pula. Berapa lah? 6 ke 7 kan? Tak ada lah. Sebab confirm. 1, 2, kadang-kadang saya berzikir. Jadi tawaf yang pertama tu saya akan zikir subhanallah, 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 doa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tempat-tempat yang rasa nak doa tu doa lah, depan itu Kaabah ke, depan Hijir ke, depan Muntazam ke, dengan apa Hijir Ismail tu apa kan.
Mizafur Rahman juga. Maknanya kita doa. Tapi basicnya saya akan zikir subhanallah, 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 subhanallah. Yang kedua, tawaf yang kedua, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Maknanya tawaf yang kelima, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu yang keenam, saya akan selawat. Yang ketujuh, saya akan istighfar. Maka cukup 7 tawaf. Tak ada masalah lagi dah kan. Kadang-kadang kita ni baca, dah tersilap pula baca kan. Sebab buku panduan tu dia tulis kan, tawaf kedua. Sekali dah tertinggal, terlongkau pula pergi tawaf keempat. Lepas tu sudah. Saya rasa macam dah cukup. Kenapa tak cukup-cukup lagi kan? Sebab doa baru nombor 5, nombor 6. Sudah. Jadi kadang-kadang kita ni, kita kata terperangkap. Kalau saya terperangkap dengan nak baca, dia sebenarnya pada masa itu bukan kita nak baca, kita nak berdoa. Kita nak betul-betul hati kita ni ada kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita jangan terikat sangatlah. Panduan tu panduan sajalah kan. Jadi banyakkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kita ajar sebut perkataan tu kalau kita terkejut, melatah ke apa kan. Ini tak apa-apa tak dilatahnya kan. Habis orang punya apa sebut. Kita sebut yang sendiri itu satu hal lah pula kan. Kadang-kadang tu dengan mak bapak habis disebut kan. Jadi baiklah, terkejut la haula wala quwwata. Mereka, oi, la haula. Anak dah sikit mereka pun. Ini tak buat apa, tapi dia terpaksa tak tulis. Cuma latah ni dia termasuk dalam tak sedar pun. Tak tahulah nak kata ketika sedar ke tak sedar. Mungkin tak sedar, tapi kalau dah lepas sedar tu sebut juga lagi. Memang itu memang kena lah. Baik. Jadi dari segi kelebihan perkataan ungkapan la haula wala quwwata illa billah ni jelaslah daripada 3 riwayat ni, sehingga dinisbahkan sebagai khazanah syurga. Ini panjang ni huraian dia ni, kenapa diletakkan nama khazanah syurga. Syarah dia kat bawah ni panjang. Tapi tak apalah, sebab saya nak highlight kat sini satu lagi. Kita perasan tak bila kita dengar riwayat ni? Pertama sekali, dapat tak kita bayangkan macam mana kehidupan harian para sahabat Nabi SAW? Apa yang mereka sembang? Rasulullah dengan sahabat ni apa yang dia cakap? Bukan dalam masjid dia cerita. Dalam masjid kita faham dah kan? Mungkin tazkirah, kuliah dan sebagainya. Ini tengah berjalan pun, tiba-tiba Rasulullah pusing, dia tak tanya, Red Giant dengan Red Warrior tak ada lah. Tapi dah nak berjalan pun, nak tak aku tunjuk kamu satu perkataan merupakan khazanah syurga yang kawan nak ya Rasulullah. La haula wala quwwata. Ini percakapan Rasulullah dengan para sahabat. Dan kita tengok Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak Sa'ad bin Waqqas ni bersembang dengan satu orang, dia orang muda bersembang dengan satu orang pakcik Abu Ayyub Al-Ansari ni, pakcik Abu Ayyub ni. Apa isi percakapan? Apa isi? Perkataan-perkataan yang membawa ingatan kepada Allah, ingatan kepada surga, ingatan pada akhirat, yang membentuk hubungan hati yang kental antara Allah dengan makhluknya, antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang hamba dengan janji-janji Tuhannya, surga, neraka, akhirat. Ini percakapan yang membentuk kehidupan harian para sahabat. Bukan dalam masjid saja kita dapat jelas. Sambil duduk sembang, mungkin sambil duduk minum teh ke apa kan? Abu Ayyub Ansari dengan Sa'ad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini yang kita nak cuba ambil dalam kehidupan kita, dan kita cuba match dengan kehidupan sahabat. Macam mana agak-agak lah kan? Ini kita jumpa
SMS pertama yang masuk, malam tadi menang lah, 4-1. Oh, kalau tu dia tak SMS, menang je bawa SMS. Itu sibuk dengan benda. Bila setakat nak bola tu, setakat tu je lah, tak payahlah nak muzakarah pula kan. Ni ada sesi muzakarah pula. Bila cara muzakarah tu macam dia tu hebat sangat. Main bola kan, dia sepatutnya masa dia tak boleh masuk tengah. Masih tu. Agak-agak kalau letak dia main tu, tak tahu dia passing ke mana kan. Tapi cara tu, cara muzakarah. Dah menang-menang, dah kalah-kalah. Dah cakap, oh malam tadi 2-0 kena. Oh malam tadi bagus 4-0 menang. Okey dah tu. Tak payah nak muzakarah kan. Yang pertama tu siapa kan? Itulah, itu cantik. Itu cantik. Oh, swing tu terus. Kan? Tapi keeper memang bagus lah. Oh, dia punya ulah dah tu. 3 hari tak habis lagi. 3 hari tak habis lagi duk cerita. Yang seronoknya dia tak tengok pun. Dia pun ulah tu berdasarkan ulasan nak dia dengar juga. Kan? Tapi lah ni ada apa ni, ada YouTube semua dia boleh cari lah kan. Dia boleh cari. Nak tengok ni buah cantik dah, buah tak cantik dah kan? Macam-macam. Tapi sahabat Nabi SAW, mereka lalui kehidupan dengan percakapan-percakapan yang menghidupkan kita. Jadi sekarang ni cuba kita ambil 3 riwayat ni, letak satu, ambil kehidupan kita, cuba match ke tak match. Sedangkan dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah perintahkan kita untuk ikut sahabat. Ingat tu, ada perintah dari Allah. Jadi kita kena tahu, kena mesra-mesrakan diri kita dengan kehidupan para sahabat. Baru kita tahu kita ni on track ke dah lari track, kan, out of track. Balik Quran, buka Quran At-Taubah ayat 101. Kerja rumah saya bagi, assignment. Baca kat rumah, cari tafsir kan? Kalau tak ada kitab tafsir kat rumah tu, pergi beli. Paling-paling komat pun orang Malaysia ni belilah tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu. Itu kira paling komat lah tu kan. Kalau rajin sikit, belilah. Banyak dah tafsir-tafsir kan yang bahasa Melayu. Kalau ni, beli yang Inggeris pun banyak kan. Kalau rasa tak faham Melayu dengan Inggeris tu, beli yang Arab. Lagi bagus. Tapi kalau rasa tak nak tafsir, tak nak beli, pergi je secara percuma baca di altafsir.com. Oh, sekarang mudah sangat. Beratus tafsir. Dalam altafsir.com tu dia telah himpunkan ratusan tafsir. Saya rasa yang Inggeris pun ada, yang Arab banyak lah. Jadi baca je yang Arab. Senang je, klik ayat surah Taubah ayat 100. Lepas tu pilih je tafsir, nak masuk tafsir mana. Dah baca tafsir ni, aku buat tafsir ni. Mana tafsir ni? Senang je dalam ngaji sekarang ni. Tinggal malas ada lah. Kalau pemalas tu cerita dah ada mana pun. Ejaan Al-Tafsir tu altafsir.com. Satu perkataan, dia tak ada dash apa semua lah. altafsir.com. Itu ratusan tafsir, bahasa macam-macam. Itu projek daripada Jordan. Bagus juga. Oh, senang saya sekarang kan, nak menulis ke, nak mengajar ke kan. Kejap je nak. Oh, kalau tidak nak buka satu-satu tu, ya Allah kan. Nak beli lagi lah payah. Kat rumah tak ada lah 1-2 tafsir. Tak ada lah kita sampai puluh tafsir kan. Jadi tuan-tuan, kerja rumah tu kena buat lah. Kemudian cuba kita tengok agak-agak kehidupan saya ni. Tanya diri kita, aku punya kehidupan ni adakah mirip dengan kehidupan sahabat atau tidak? Jadi sebab tu kita kena dedahkan kita, mesra-mesrakan diri kita, anak-anak kita dengan para sahabat Nabi SAW. Saya rasa saya pernah tanya orang kat sini, tak tahulah, saya pun dah banyak surau sama kuliah kan. Agak-agak kalau saya suruh sebut lah, setiap orang ni mesti sebutkan 10 nama sahabat. Cukup ke tak cukup 10? Senang tu Ustaz.
Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Satu tu sebab dekat Jumaat tersebut kan. Sudah lama sikit teringat azan tadi. Bila? Kalau teringat orang azan ni, sat lagi orang azan kan. Nak masuk waktu. Bila? Itu dia pula kan. Lepas tu teringat lagu Rabbani pula. Azan lah. Habis semua keluar kan. Kalau ada jadi minat nasyid tu banyak lah. Sikit dia boleh sebut. Kadang-kadang tuan-tuan, benda yang patut kita ambil tahu, kita buat tak tahu. Benda yang tak patut kita ambil tahu, kita ya pula nak tahu kan? Dulu pada zaman Mawi, orang gila Mawi gitu kan, sampai Mawi sarapan makan apa? Allah Akbar. Dapat banyak mana pada tu tahu Mawi makan apa, tak makan apa kan. Kena tipu syaitan kan. Nah, bukan marah makan Mawi tu, marah kat orang nak tahu pasal Mawi tu. Setakat minat dia menyanyi, cukup lah. Oh, suara dia sedap. Alhamdulillah, Allah jadikan suara dia sedap. Dah cukup lah tu. Tak payahlah sampai orang tahu pagi bangun pukul apa, lepas tu dia buat apa, makan apa. Ada kawan saya tu, kau tahu tak, Jackie Chan dia makan 3 biji pisang setiap hari. Nah, alah, Jackie Chan pun kau nak cerita. Punya minat kat Jackie Chan kan. Tu, aku tanya balik, Abu Bakar makan apa bagi-bagi? Tak ada jawab. Rasulullah suka makan apa? Petang-petang. Mana kita nak tahu? Satu orang sahabat, Anas bin Malik, dia pernah ikut Nabi pergi kenduri, satu kenduri, menemani Nabi SAW. Dia makan satu talam dengan Nabi SAW. Ada kuah dalam satu mangkuk ni ada masakan daging dengan labu air. Jadi mana kuah dia tu gulai lah, tak tahulah gulai apa kan, tapi maksudnya lauk tu ialah daging dengan labu. Dan dia duduk parti Nabi, duduk cari, bukan cari daging, cari labu air. Ya. Kuah tu kuah lah, tapi maksudnya bila cari lauk tu Nabi lebih macam tu usaha nak cari labu tu. Macam Nabi suka sangat labu air. Kata Anas bin Malik, sejak aku tengok benda ni, sejak itu tidak ada satu lauk yang lebih aku suka berbanding dengan labu air. Ini para sahabat. Untuk dia lihat, Nabi tak suruh pun, kau makan labu air ni, bagus ni. Tak ada. Dia cuma tengok Nabi macam minat sangat pada labu air. Dia terus buat keputusan. Sejak daripada itu, tidak ada satu lauk yang lebih aku suka melebihi daripada labu air. Ini kehidupan sahabat Nabi SAW. Sebab tu Allah